Kebangkitan ini ialah semangat saya dan roh saya untuk bergerak lagi. Gelombang hijau ke gelombang biru ke, sebenarnya ialah persepsi. Kita nak hidup dalam kerajaan ini bukan hanya persepsi je. So kita mesti hidup dengan prestasi. Tapi jika pelangai ini jatuh kepada tangan pembangkang, so bermaksud segalanya terbantut. Saya punya dream is a pelangai gateway. So once you dengar pelangai gateway nampak besar, orang kata. Padahal simple tak apa, tetapi it's very practical. Itu sejarah saya bersama di tahun PRU yang lepas, dan apa yang saya nampak pada hari ini yang memberikan dan suntikan semangat ni adalah kepimpinan negara, iaitu sama sekali kepimpinan parti dan juga UMNO bahagian Bentong sendiri. Mereka di UMNO bahagian Bentong ramai calon, tetapi mereka mengambil satu mandat suara yang mengatakan bahawasanya kita memerlukan seseorang mewakili mereka. So ini menjadikan semangat saya kembali bangkit untuk menjadi wakil, dan daripada 6 jadi 5 jadi 4. So bermaksud ini UMNO ni UMNO punya pemimpin yang ramai. Itu menjadikan semangat saya bangkit kembali. Bukanlah bangkit kembali, maksudnya bersedia untuk menjadi calon sekali lagi mewakili parti saya, iaitu Parti Barisan Nasional. Dan inilah menjadikan semangat pada saya bermula daripada ialah selain daripada ahli keluarga, selain daripada, yang penting adalah parti sendiri, Parti Barisan Nasional, dan kemudiannya diterjemahkan melalui kepimpinan parti yang tertinggi, iaitu Yang Amat Berhormat Presiden dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar selaku pengurusi Badan Perhubungan Negeri UMNO Negeri Pahang. Itu antaranya semangat. Kebangkitan ini ialah semangat saya dan roh saya untuk bergerak lagi, jauh lagi. Mungkin apa sebagai anak jati kawasan juga? Ya, itu salah satu yang dia kata anak tempatan tu, ya saya mungkin dah tengok dalam mungkin dalam video saya bersekolah di Tabika Kemas Felda Cemomoy antaranya. So itu terbuktilah saya orang mana. Compare dengan orang lain tu, tunjuklah sekolah dia dekat mana. Sekolah dia pertama dia di mana. Saya pertamanya gelombang hijau ke gelombang biru ke, sebenarnya ialah persepsi. Because kita dalam politik ni ialah persepsi. Untuk memenangi hati seseorang tu persepsi. Sebab itu saya pun bercakap tadi, kita ada dua sekarang, iaitu persepsi dan juga prestasi. Sebab itu apabila kita menekankan prestasi supaya rakyat faham bahawasanya kita nak hidup dalam kerajaan ni bukan hanya persepsi je. So kita mesti hidup dengan prestasi. So untuk menjadikan kerajaan yang bagus, prestasi kena bagus, mesti cemerlang. Maksudnya contoh yang Berhormat dah beritahu dah, kita berjaya mengurangkan hutang daripada 3 bilion menjadi 990 juta. Ini satu perkara yang sangat sukar dibuat oleh negeri-negeri lain. Pahang boleh buat, Pahang mampu buat. Ini satu kecemerlangan yang Pahang buat. So bermaksudnya kalau kita nak sekat gelombang itu adalah salah satunya objektif. Dalam politik mesti berperang, mesti nak menang. So mereka akan meletakkan pelbagailah gelombang, segala gelombang. So pada kami, kita perlu menyekat gelombang ini kerana mereka ni berpolitik cara yang kita rasa tidak berapa harmoni jika masih diteruskan. Cara mereka, itu cara mereka lah. Saya no comment untuk mereka punya cara berkempen. Namun pada kami tetap cara ada berprinsip yang mempunyai moral yang lebih baik. Ya, orang Felda ni sebenarnya bijak, dia bijak memilih, dan di Pahang ni Feldanya tidaklah sama macam Felda di negeri-negeri lain. Sebab itu saya nak reverse sikit cerita Felda negeri Pahang ni. Sebab itu inilah antaranya Tun Razak, Allahyarham Tun Razak, dia membuka Felda, dia mengilhamkan Felda ini, dan maka tercetus dan terbukalah Felda ini. Cuba kita cek bersama, negeri mana yang buka peneroka Felda kepada negeri-negeri yang lain. Contoh di Pahang ni, kita buka kepada orang Melaka, kita buka kepada orang Kelantan, kita akan buka kepada orang Kedah. Tapi cuba cek negeri-negeri lain. Kalau Kedah, dia tak bagi orang Pahang pergi masuk jadi peneroka Kedah. Dia tidak bagi. So inilah negeri Pahangnya unik. Kitanya negara sultan kita, yang apa nama tu, tuanku kita, dan juga yang pemimpin-pemimpin terdahulu
memberikan keistimewaan juga kepada seluruh rakyat Malaysia untuk marilah berkampung di Pahang. Itu satu unik. So bermaksud di Felda ini 50% lebih kurang 50%, 49.7 lebih kurang pengundinya. So apabila pengundinya Felda, so ini cara dia nak brainwash proker-proker Felda ni dengan elemen-elemen dia lah. Elemen tu. Pada saya senang, orang Felda memerlukan kerajaan negeri dan orang Felda perlu juga kerajaan pusat supaya banyak perkara-perkara yang ingin pada saya nak selesaikan untuk anak-anak muda dan juga peroka-peroka Felda. Ini perkara yang saya nak selesaikan. Tapi jika pelangai ini jatuh kepada tangan pembangkang, so bermaksud segalanya terbantul, segalanya tidak dapat dilaksanakan sebab kerajaan negeri masih kukuh. Kalau dia ini pun tidak akan berlaku apa-apa. So dia kata apa sebagai gesaan lah, sebagai apa. Saya itu merugikan rakyat. Sebab orang akan keluar. Mereka ni balik ke kampung masing-masing, yang tinggal adalah pengundi dan juga penduduk Don Pelangai. So siapa yang rugi? Kalau kita pilih pembangkang. So pilih Barisan Nasional supaya saya mewakili Barisan Nasional, saya akan bawa suara-suara ini dan kita boleh susunkan perkara-perkara yang lebih baik daripada sekarang. Itu antaranya. Mengenai barang murah dan barang mahal ni lah very subjektif. Memang ada kenaikan, dia kena faham sebab istilah saya nak cakap ni dah kerajaan pusat, saya cakap kerajaan negeri. Tapi tak apa, saya bagi pandangan saja. Selepasnya COVID tu, memang ada satu skala ekonomi kita tidak berapa seimbang. Maksudnya production untuk mengeluarkan produk-produk ni sangat kurang. So bila kurang, negara-negara yang ekspor dia akan stop untuk ekspor. So bila produk demand dia banyak tapi produk tak ada, so harga akan naik. Ini konsep yang biasa. Ini yang kita dan kementerian dalam kerangka saya rasa. Tapi bagi saya pula, kalau ini kita tengah mempromosikan di negeri Pahang ni pelbagai promosi untuk membangunkan usahawan tani. Usahawan tani kita ada hari ni yang amat berhormat Menteri Besar dah announce dah. Kita tumbuhkan lembaga durian negeri. Lepas kita dah bersama dengan usahawan anak muda yang membangunkan produk-produk peternakan dan juga pertanian. So ini antara yang saya nampak perkara-perkara begini memang berlaku di seluruh negara dan satu dunia berlaku. Namun saya yakin dan percaya bahawa kerajaan negeri kita ada solusinya dengan menitik beratkan apa benda yang produk-produk khas untuk rakyat. Yang itu. So harga barang ni bergantung. Kebergantungannya bukan saja di satu pihak, dia banyak pihak yang akan terlibat. Saya yakin insya-Allah ada jalan persaian yang akan dibuat oleh pihak-pihak wajib. Kita tengok malam ni, saya pun lepak santai dengan kawan-kawan lama. Saya lupa sini lepak ni sampai pukul 3 pagi ni boleh lepak kan. So dia pot santai, dia panggil lah pot santai. Kalau anak muda ni dia macam tadi saya borak-borak yang dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dia kata anak muda ni pukul 9.30 tak power lagi. Dia start dengan 12 baru dia power. So pada saya anak muda ni inilah dia. Konsep yang kita boleh bawa lah. Yang kita boleh bawa dan juga seperti cakap tadi lah, kita biasa mengamalkan 3P tersebut. Kan? 3P itu bermaksud kita mesti ada kan penempatan mereka dan juga kita mesti ada pendapatan mereka dan juga pekerjaan mereka. So 3P elemen ni saya selalu sebut untuk anak muda kita. Anak muda ni apa yang penting? Biar itu dia ada duit, dia dah lega, tidak ada masalah. Kan? Itu antara yang kita perlu highlightkan lah untuk generasi anak muda ni. Ini negara demokrasi. Maksudnya sesiapa pun nak bertanding. Kan? Sesiapa yang layak bertanding silakan. Pandangan saya simple. You layak nak bertanding silakan. So maksudnya negara demokrasi tidak ada sekatan. Tidak ada sekatan untuk sesiapa pun bertanding. Jika dia rasa keupayaan untuk bertanding silakan. So, ini negara demokrasi. Itu saja. Datuk ada apa yang nak disampaikan kepada calon bebas kita? Saya nak sampai itu je. Negara demokrasi, silakanlah bertanding. Maksudnya silakan. Maksudnya apa yang dia nak buat, dia buatlah. Pertama yang kalau saya dipilih oleh rakyat
ataupun di DUN Pelangai ini sudah semestinya adalah untuk mengembalikan beberapa perkara asas. Antaranya kita tengok saya punya logistik kita perlu dilihat. Tapi perkara pertama betul-betul saya nak buat di Pelangai ni, saya nak nampakkan ada satu wow factor. Saya ini angan-angan saya lah. Dia panggil dream, it's my dream. My dream to be nak kena materializekan. My dream iaitu menjadikan Sempang Pelangai ni. Ni Sempang Pelangai dia panggil. DUN Pelangai ni Sempang Pelangai. So Sempang Pelangai ni asas pintu masuk pada semua kerajaan, semua negeri. So kita nak letakkan sebagai macam welcome tu ialah dia panggil contoh saya punya dream is a Pelangai Gateway. So once you dengar Pelangai Gateway nampak besar, orang kata, padahal simple tak apa, tetapi it's very practical. So ini visi yang saya nampak, why not. So ini apabila dia nampak satu perkara, okay, dah ada satu yang benda baru yang saya buat. Ini antara yang pertama saya nak letakkan, Pelangai Gateway ataupun Pahang Gateway, pintu masuk. Contoh Negeri Sembilan yang pintu masuk, di situ antara satu tempat yang boleh kita letakkan sebagai satu pintu masuk utama masuk ke negeri Pahang.